Selamat sejahtera semua, kami dari kumpulan 2 dan hari ini kami akan membincangkan tentang perayaan kaum India. Nama saya Kwame Ming Heng dan nombor pendaftaran saya ialah 01 DKM 20F1043. Sekarang saya akan membincangkan tentang perayaan kaum India iaitu Hari Deepavali. Hari Deepavali juga boleh dikenali sebagai Diwali dan Diwali, merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut yang beragama Hindu di seluruh dunia. Perkataan Deepavali merupakan gabungan perkataan Deepa yang bererti cahaya dan perkataan Gavali yang bererti barisan. Perayaan Deepavali ini disambut pada hari ke-14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil antara bulan Oktober dan November. Pada hari yang amat bermakna bagi penganut agama Hindu, Sikh dan Jain, kebanyakan daripada mereka akan menghias rumah mereka dengan pelita. Seterusnya mereka akan melakukan upacara sembahyang dan keagamaan. Sungguh asing jika kita melihat Deepavali tanpa pelita, kerana perayaan itu sendiri mempunyai maksud pesta cahaya. Antara sebab mengapa perayaan ini diraihkan dengan pelita yang dipasang adalah sebagai simbolik penganut Hindu yang melambangkan kejayaan kebaikan mengatasi kejahatan berdasarkan legenda yang diturunkan kepada mereka mengenai Raja Narakasura dan Dewa Krishna. Menurut legenda, Raja Narakasura yang kejam dan selalu memeras rakyatnya telah dikalahkan dan dibunuh oleh Dewa Krishna. Sebelum mati, Raja Narakasura meminta semua manusia agar mereka merayai hari kemenangan itu sebagai peringatan kepada mereka yang baik tentang godaan hantu dan syaitan. Peringatan kepada mereka yang lupa agar berbuat baik dan menjauhi daripada membuat kejahatan sesama manusia. Oleh itu, pelita dipasang dan dinyalakan di rumah penganut Hindu bagi melambangkan kejayaan kebaikan mengatasi kejahatan yang dirayakan sebagai perayaan Deepavali. Pelita yang dipasang sedikit sebanyak turut memeriahkan lagi perayaan tersebut. Aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan oleh kaum India semasa perayaan Deepavali adalah mandi minyak, menghias kolam dan menziarahi rumah sanak saudara. Pada pagi perayaan hari Deepavali, seluruh ahli keluarga akan bangun lebih awal iaitu sebelum matahari terbit. Penganut agama Hindu akan memasang pelita atau lampu di sekitar kawasan rumah. Seluruh ahli keluarga juga akan mandi dan membersihkan diri sebelum bersalam dan memohon maaf dengan kedua ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Selain itu, upacara mandi minyak bijang turut dilakukan oleh awal pagi. Penganut Hindu menjalankan upacara mandi minyak bijang bertujuan untuk menyucikan badan dan semangat. Ia adalah tanda simbolik sebagai penyucian diri. Minyak bijang ini akan disapu ke atas kepala setiap ahli keluarga oleh mereka. Kebaikan memandi minyak bijang bagaikan mandi di Sungai Ganges yang suci bertujuan membersihkan diri daripada segala kejahatan dan sifat dengki. Selepas mandi, dipastikan memakai pakaian dan perhiasan serba baru pada pagi Deepavali bertujuan untuk menghilangkan segala sifat buruk dan kejahatan dalam diri seseorang. Selepas upacara penyucian yang melambangkan permulaan yang baru, penganut Hindu akan mengunjungi kuil di mana patung dewa Hindu akan dikalungkan dengan kalungan bunga. Seterusnya, aktiviti yang dijalankan oleh kaum India pada hari Deepavali ialah menghias kolam. Kemahiran membuat kolam ini biasanya diwarisi secara turun-menurun. Kolam ini dihiaskan dengan bunga halus di atas lantai, yang biasanya diperbuat daripada bijiran berbagai warna. Walaupun nampak susah, tetapi penganut Hindu boleh berbuatnya dengan cantik, unik dan menarik, yang kebanyakannya bermotif tumbuhan. Hiasan kolam ini merupakan lambang penyembahan Dewa Lakshmi, dewa kekayaan yang dipercayai hanya akan mengunjungi rumah mereka yang mempunyai hiasan kolam di pintu masuk rumah mereka. Ming Heng, pernahkah Anda menyertai rumah terbuka yang diadakan oleh kaum India semasa hari Deepavali? Bolehkah Anda kongsi tentang makanan yang telah disediakan oleh mereka semasa hari Deepavali?
Saya telah menghadiri rumah terbuka perayaan Deepawali pada tahun lepas yang dianjurkan oleh jiran saya yang beragama Hindu. Mereka telah menyediakan banyak makanan tradisional seperti nasi biryani, muruku, tosai, dan manisan pula ialah barfi dan halwa. Terima kasih atas menjawab soalan. Seterusnya, Chin Hong, bolehkah anda berkongsi tentang perayaan yang anda pernah nampak atau menyertai? Terima kasih, Ming Heng. Nama saya Lee Jin Hong, nombor pendaftaran 01 DKM 00 F1070. Perayaan yang seterusnya ialah Hari Taipusam. Hari Taipusam disambut oleh penganut agama Hindu di seluruh dunia. Perkataan Tai bermaksud bulan yang ke-10 dalam kalender Tamil, manakala perkataan Pusum bermaksud bulan penuh melintasi bintang terang. Tujuan menyambut Hari Taipusam. Hari Taipusam merupakan satu hari menunaikan nazar dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seseorang. Apa itu nazar? Nazar ialah memohon sesuatu hajat kepada Dewa Murugan, dan jika permohonan ini dikabulkan, maka satu acara tertentu akan dilaksanakan sebagai tanda kesyukuran. Bukan semua penganut agama Hindu akan menunaikan nazar pada Hari Taipusam. Bagi yang bernazar, mereka akan berpuasa selama 1 bulan bagi tujuan pembersihan jiwa. Bagaimana mereka berpuasa? Mereka hanya boleh makan sayur-sayuran sahaja selama tempoh 1 bulan, dan makanan dari haiwan-haiwan berdarah adalah tidak dibenarkan sepanjang tempoh berpuasa. Pada Hari Taipusam, penganut agama Hindu akan mengisi belanga tembikar atau belanga aluminium dengan susu yang berwarna putih dan dianggap suci. Belanga ini akan dijunjung oleh penganut agama Hindu di atas kepala sepanjang perjalanan dari luar kuil ke dalam kuil. Bagi yang memohon ampun agar dosa mereka diampunkan, mereka akan menjunjung atau membawa satu kawadi di atas kepala atau di atas bahu. Kawadi ini dibuat daripada besi atau kayu. Berat dan saiz kawadi adalah bergantung kepada kemampuan seseorang. Hiasan utama bagi kawadi ini adalah bulu burung merah dan bunga bungaran. Pembawa kawadi ini akan diiringi oleh beberapa pembantu khas atau kumpulan muzik. Gambar raja ini menunjuk kepada kawadi, dan kita boleh nampak kawadi terdiri daripada bunga yang berwarna-warni dan saiz dia adalah berbeza dan berasing. Sambutan Hari Taipusam di Malaysia. Penganut agama Hindu di Malaysia biasanya akan menyambut Hari Taipusam di Batu Cave, sesebuah tempat yang dianggap suci oleh penganut agama Hindu. Aktiviti memecah kelapa adalah upacara pembersihan yang akan diamalkan oleh penganut agama Hindu pada Hari Taipusam. Itu sahaja untuk Hari Taipusam. Chin Hong, pernahkah anda melihat aktiviti memecah kelapa yang dilakukan di sekeliling rumah anda semasa Hari Taipusam? Oh, Raymond, saya pernah melihat kawan saya beragama Hindu melibatkan diri dalam aktiviti memecah kelapa semasa Hari Taipusam di sekeliling perumahan saya. Perayaan yang selanjutnya ialah Pesta Pongal. So, saya akan terangkan serba sedikit mengenai Pesta Pongal ni. Pesta Pongal disambut pada selama 4 hari sempena berakhirnya musim menuai, dan hasil daripada menuai ini ditujukan kepada Dewa Surya Bhagawan atau Dewa Matahari bagi masyarakat kaum India lah. So, lepas tu Pesta Pongal ni disambut awal bulan Tai dalam kalender kaum India. Dan bulan Tai ni juga sesuai untuk melakukan perkahwinan bagi masyarakat India ni. Okay.
So, saya akan terangkan mengenai 4 hari pesta Pongal itu. Hari pertama ni dikenali sebagai Bogi, ia di mana hari Dewa Awan dan Dewa Hujan. Sebelumnya matahari terbit ni, masyarakat India akan nyalakan unggun api yang besar sepanjang malam dan diorang bakar barang-barang lama. So, lepas tu diorang akan hiaslah rumah diorang dengan cat bagi bersih, lepas tu dihiasi dengan corak dan bunga. So, tujuan diorang bakar barang-barang lama ni untuk menghindari daripada anasir-anasir buruk lah, macam penyakit berlaku sesuatu yang benda yang tak elok. Itulah tujuan diorang bakar barang-barang lama ni. So hari kedua pesta Pongal ni dipanggil Tai Pongal. Ni khusus untuk Dewa Matahari. Ungkapan Pongal ni bermakna meluap-luap, yang ia menggambarkan hasil tuaian yang banyak lah. So apabila dengan cara diorang ni akan, masyarakat ni India ni akan masak susu sampailah susu tu mendidih, dan ahli keluarga ni akan berkumpul dekat tepi tu sambil diorang mengucapkan Pongal oh Pongal semasa susu tu keluar daripada daripada tempat diorang yang masak ni. So hari ketiga pesta Pongal ni lebih kenali dengan sebagai Matu Pongal ataupun Happy Matu Pongal. So hari ketiga ni dia khusus untuk haiwan lembu. So hari ketiga ni adalah untuk pengembala berterima kasih kepada ternakan mereka lah. Mereka akan mewarnakan tanduk lembu dengan menghiasi dengan pakaian dan topi logam bersinar. So lembu ni dia diberi makan ponggal dan loceng diikat dekat leher mereka. So hari terakhir iaitu hari keempat pesta Pongal ni, so dia dikenali sebagai Kaanum Pongal. Ia merupakan hari yang istimewa bagi kaum wanita masyarakat India. So pada hari ni, wanita sulung di rumah akan bangun awal dan menyapukan kunyit dekat seluruh muka diorang dan melumurkan minyak kepada rambut mereka. So lepas mandi je, semua wanita masyarakat India ni akan menawarkan berbola nasib berwarna kepada burung-burung. So dan tujuan dia kaum wanita ni akan berdoa lah untuk keluarga diorang agar sentiasa sihat selalu, dan gadis-gadis yang belum kahwin pula akan berdoa untuk diorang berkahwin dan bahagia lah. So itu je. Lepas tu ahli keluarga yang lebih muda pula akan memberi penghormatan lah kepada orang tua untuk mendapatkan restu. So itu saja mengenai pesta Pongal yang saya ketahui. So saya harap dengan apa yang saya sampaikan ni, anda semua boleh mengertilah serba sedikit mengenai pesta Pongal ni. So pesta Pongal ni kalau nak dicerita keseluruhannya, ia lebih mengenai kepada hasil tuaian lah, ataupun hasil pertanian bagi masyarakat India ni. Okey, sampai di sini saja mengenai pesta Pongal. Lerek, bolehkah saya bertanya mengapakah barangan lama akan dibakar pada hari pertama pesta? Kepada soal sisi dan jawab. So berdasarkan soalan yang diberikan oleh Ming Heng tadi, dia tanya mengapa barang-barang lama akan dibakar pada hari pertama pesta Pongal ni. So kenapa diorang bakar barang-barang lama ni? Sebab diorang nak elakkan anasir-anasir jahat. So masyarakat India ni dia percaya pada hari Pongal, hari pertama diorang sambut tu, diorang akan bakar lah barang-barang lama ni untuk elakkan anasir-anasir jahat. Itu saja. Mungkin Mihan boleh faham. Perayaan yang seterusnya ialah perayaan Navratri. Saya akan terangkan tentang apakah perayaan Navratri. Navratri adalah perayaan yang dirayakan oleh orang Hindu yang selama 9 hari. Ia juga dikenali oleh nama-nama lain di berbagai tempat kat negara ini.
termasuk Chandra Darshan, Sindo Tritiya, Candipap, Kumari Puja, dan nama-nama lain juga. Ada ritual tertentu yang diamati di berbagai tempat kat negara ini. Pada masa ini, setiap rantau atau negeri mempunyai cara perayaan mereka sendiri, dan temponya berbeza dari satu tempat ke satu tempat. Festival yang disambut oleh orang-orang yang mengikuti Hindu. Navratri dirayakan kerana alasan yang berbeza di berbagai tempat di negara ini. Ia juga dikenali sebagai Durga Puja, di mana para penyembah memberi penghormatan kepada Dewi Durga dan 9 awatannya. Nav bermaksud 9 dan Ratri bermaksud malam. Oleh itu, nama itu terdapat juga aspek 9 warna Navratri. Setiap warna ditugaskan pada hari tertentu yang menggambarkan setiap penjelmaan dari Dewi. Di utara, perayaan itu adalah untuk menghormati Lord Ram dan kejayaannya atas Lankan Raja Ravan yang menculik isteri Ram. Di timur laut, mereka berdoa kepada Dewi Durga dan kemenangannya atas kejahatan dalam bentuk Mahishasura setan. Perayaan ini asalnya dari India. Di negara kita, ada sambutan ini juga. Yang sebagai contoh, di Sri Lakshmi Narayan Temple, dalam Jalan Kasipilih, di situ juga ada penganut Hindu merayakan perayaan ini. Pada hari pertama, penganut agama akan kumpul di sana. Bilakah perayaan Navratri? Pada tahun ini, Navratri bermula pada 7 Oktober dan akan berakhir pada 15 hari bulan. Secara teori, Navratri sebenarnya jatuh dari 2 hingga 4 kali dalam setahun, walaupun yang paling terkenal adalah Sharada Navratri yang dirayakan setelah musim tenggujuk. Tarikh yang tepat untuk perayaan berubah sedikit setiap tahun dan bergantung kepada kalender lunisolar Hindu. Macam mana mereka menyambut perayaan ini? Di Malaysia, penganut agama merayakan perayaan ini dengan menari dan muzik untuk pemujaan. Sejak hari pertama, mereka dapat menyembah ke, sembahyang ke, dan juga menyambutkan dengan tarian dan muzik. Penganut mengamati diet vegetarian yang ketat sepanjang masa, namun juga ada sebahagian memilih untuk makan hanya sekali sehari. Setiap malam, para penyembah mengambil bahagian dalam perayaan yang penuh warna melalui tarian dan muzik. Mereka juga menari tarian dandiya yang penuh semangat dengan pakaian berbagai warna. Raymond, boleh tak awak nyatakan jenis makanan yang tidak boleh dimakan semasa perayaan Navrita tu? Untuk menjawab soalan Larry, makanan yang tidak boleh diambil pada perayaan ini seperti bijan, gandum, beras, garam, sayur-sayuran, rempah, alkohol, telur, dan lain-lain. Itu sahaja. Thank you.